Assalamualaikum murid-murid. Jumpa lagi hari ini, hari Khamis, ya. Kita akan pergi ke tajuk kata adjektif. Kata adjektif ni awak boleh semak buku teks muka surat 43. Sebelum tu awak kenali dulu makna kata adjektif. Tajuk ini cikgu sudah sentuh dah masa waktu di sekolah, ya. Cikgu terangkan sikit-sikit. Jadi hari ini kita baca sama-sama makna kata adjektif. Kata adjektif digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan bagi sesuatu, kata nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Jadi awak kena pastilah bila cikgu sebut kata adjektif, awak kena ingat dia sama makna dengan kata sifat. Okey, sifatnya menunjukkan sesuatu benda. Okey, contohnya kalau orang itu sifatnya macam mana, kalau awak tengok rupa dia, tinggi ke rendah, cantik ke tak cantik, macam tu. Okey, kita tengok kategori kata adjektif. Kalau awak tengok di sini ada 9 kategori kata adjektif. Contoh yang cikgu baca kat sini, kata adjektif keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan, kata adjektif panca indera. Okey, kata adjektif keadaan itu menunjukkan keadaannya macam mana. Tempat itu sunyi ke, tempat itu meriah ke, itu keadaannya. Okey. Kemudian kata adjektif warna, warnanya macam mana? Dia pakai baju hari tu warna apa? Merah, hijau. Okey. Baik, yang seterusnya kata adjektif ukuran. Ukuran ni maksudnya saiz lah. Sama ada orang tu gemuk ke, kurus ke, kecil ke, besar ke. Itu menunjukkan ukuran. Kemudian kata adjektif bentuk. Bentuknya bulat ke, bujur ke. Kalau bola, sifatnya adalah bulat. Kalau bola lakbi, sifatnya bola berbentuk bujur. Macam tu. Kata adjektif waktu ni menunjukkan siang ataupun malam, pagi, petang, ya. Kemudian kata adjektif jarak ni menunjukkan perjalanan, sama ada jauh, dekat. Kita berada di mana? Rumah kita dekat dengan sekolah. Dekat itu adalah kata adjektif. Jauh pun kata adjektif bagi jarak. Okey, kemudian kata adjektif bagi cara adalah menunjukkan apa? Perbuatan itu. Perbuatan tu awak suka ke, tak suka ke? Kemudian kata adjektif perasaan. Perasaan awak gembira, sedih. Okey. Kemudian kata adjektif panca indera ni maksudnya awak lihat di keadaan di sekeliling tu, awak lihat keadaan macam mana, bersepah ke, kemas ke. Okey, kita nampak di situ. Okey, ataupun awak buat rasa macam buah lemon tu, awak rasa macam mana? Kita dah tahu lemon tu masam. Jadi perasaan panca indera awak tu melalui rasa ialah masam. Okey. Kemudian gula, buah tembikar tu kita tahu dah manis. Jadi panca indera kita melalui rasa, kita nampak dia manis. Kita rasa dia manis. Kemudian kita lihat sekitaran juga, tengok dia macam mana, bunga tu wangi ke, busuk ke. Itu melalui panca indera. Okey. Melalui panca indera yang kita menggunakan hidung untuk kita bau wangi ke tidak. Baik, sekarang awak lihat buku teks muka surat 43. Okey, tajuknya kata adjektif ataupun kata sifat. Kita baca sama-sama, ya. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Okey, di sini kata adjektifnya adalah kotor. Itu adalah satu contoh binaan ayat. Kita baca yang kedua. Gambar yang kedua. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Okey, mana satu kata adjektif ataupun sifat? Ya, di situ adalah wangi. Wangi merupakan kata sifat
bagi bau. Kita menggunakan panca indera kerana kita menghidu bau wangi itu melalui hidung. Baik, seterusnya gambar yang ketiga. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Bersih merupakan keadaan. Okey, jadi yang merah itu adalah kata adjektif. Baik, seterusnya gambar yang keempat. Apa yang awak lihat di situ? Kata adjektif bagi gambar di situ adalah kecil dan juga kering. Bagaimana awak hendak membina ayat? Okey, kita lihat ya sama-sama. Okey. Mungkin gambar yang keempat ni kita boleh bina ayat seperti Rizal menggunakan tuala kecil untuk mengelap kakinya. Kemudian untuk perkataan yang kedua, kering, kita boleh lakukan ayat seperti Rizal mengelap kakinya sehingga kering. Ada dua di situ kata sifat ataupun adjektif, iaitu kecil. Okey, tuala tu sifatnya apa? Besar ke, tebal ke, kecil. Kalau kita dah kaki, keadaannya macam mana? Lembap ke, basah. Itu merupakan kata sifat. Jadi awak boleh salin ayat ini. Keempat-empat gambar ini tak perlu lukis. Hanya salin saja ayat. Dan gambar yang keempat tu awak perlu bina ayat seperti yang cikgu beri contoh. Sekarang awak ambil buku aktiviti jilid 1 muka surat 46. Baik, kita lihat aktiviti 4. Lengkapkan silang kata. Ini aktiviti kemahiran silang kata. Kita baca yang di bawah itu nombor 1. Okey, soalan dia. Kasut yang masih lembap itu dijemur oleh kakak. Okey, awak lihat nombor 1. Nombor 1 dia dah bagi jawapan contoh di bawah. Jadi perkataannya ialah lembap. Okey. Kasut yang masih lembap itu dijemur oleh kakak. Lembap itu adalah kata sifat. Okay, baik, yang kedua. Rizal menggunakan sikat yang... Nombor 2, sikat yang apa? Awak lihat pada kata silang nombor 2. Ni. Nombor 2 adalah... Apa tahu jawapan dia? Ya, bersih. Jawapan dia adalah bersih. Kita mesti menggunakan sikat kita sendiri. Dan sikat itu mestilah bersih. Kita tak boleh berkongsi sikat ya. Baik, gambar yang ketiga. Tengok soalan dia. Kata silang yang ketiga, kuku Rizal bersih dan apa? Lihat nombor 3. Okey, tentulah jawapan dia apa? Ya, pendek. Okey. Pendek merupakan kata sifat ataupun kata adjektif. Baik, kemudian nombor 4. Air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga... Okey, mana nombor 4? Ya, nombor 4. Okey, awak sukalah aktiviti ni kan, aktiviti pengukuhan. Tentulah jawapan dia kering. Okey, kering merupakan kata sifat. Baik, lihat yang kelima. Gigi Alia apa kerana dia rajin menggosoknya. Bila kita gosok gigi, apa terjadi pada gigi kita? Tentulah putih. Okey, jawapan di situ adalah putih. Baik, seterusnya kita pergi ke muka surat 47. Masih lagi aktiviti 4. Okay, BM ni memang banyak kerja sikit ya. Awak kena faham lah, BM banyak menulis. Kalau kita tak tulis, memang kita tak pandai nak buat ayat. Kita tak memahami bahasa. Okay, bahagian B dia kata lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Baik, nombor 1. Cuba baca di situ. Kasut sekolah Rizal telah... awak kena lihat keadaan gambar di situ. Gambar menunjukkan apa? Longgar, ketat ataupun lebar? Ya, jawapannya tentulah ketat. Kasut yang tak boleh dipakai kita sebut ketat. Ketat merupakan kata sifat. Okey, yang kedua, Rizal memotong
memotong kukunya supaya pendek, panjang atau kecil. Okey, ada gambar di situ. Okey, supaya jawapan dia adalah ya, pendek. Baik, gambar yang ketiga. Emak memilih tuala yang kesat, kasar, lembut. Gambar di situ menunjukkan emaknya suka sangat pada tuala itu. Jadi, tentulah perasaannya adalah lembut. Okey. Baik, yang keempat. Bilik air itu berbau setelah dibasuh. Okey, berbau apa? Bila kita dah basuh bilik air, kita akan dapati keadaannya apa? Ya, tentulah wangi. Kelima, bilik Rizal apa dan apa? Okey, awak tengok di situ gambar menunjukkan susunannya amat menarik sekali. Jadi, tentulah bilik Rizal bersih dan kemas. Rizal bersih dan kemas bila awak nampak keadaan gambar tersebut. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini berkaitan dengan kata sifat. Jadi cikgu harap awak dapat menjawabnya dengan betul dan boleh juga rujuk nota yang cikgu beri tadi. Okey. Baik, Assalamualaikum.